Rahsia menjemput rezeki, apa yang saya ambil poin-poin ini, kebanyakan poinnya datang daripada buku saya sendiri. Okey, apa yang saya alami dan bukan daripada kisah saya saja, tetapi daripada kisah-kisah orang yang berjaya, daripada peniaga kecil sehingga peniaga besar, apa yang dia buat sehingga dia boleh hidup dia boleh tenang, okey, boleh mewah dan juga macam-macam lagi. Sebab when you talk about rezeki, dia bukan hanya close sale sahaja. Bukan hanya kewangan. Bagi saya personally, rezeki yang besarnya adalah kebahagiaan dan ketenangan. Betul? The first thing yang kita consider masa jadi agent tu, apa yang kita nak target sebenarnya? Apa yang kita nak achieve? Apa niat di sebalik tu? Tapi hakikatnya kalau kita check balik, review niat balik, niat kita yang meletakkan kewangan number one, bukan niat yang number one, bukan niat yang boom paling atas tu sebenarnya. Itu yang sebenarnya sedikit kesilapan yang biasa kita lakukan, termasuk saya. Dan dia perlu di-review every day sebenarnya. Kita nak sukses tu, kita nilai sukses tu, kita letak duit. But the most important adalah we put value number one. Itu. Alright? Apakah yang dimaksudkan? Ni Mamat ni cakap apa? Lakukan sesuatu kerana dia adalah perkara yang betul untuk dilakukan, bukan untuk meraih penghargaan, pujian, pemalasan ataupun kemenangan. Okey. Erti kata lain, kita kena cek balik niat kita. The first thing adalah niat bukan untuk manfaat peribadi sahaja, but untuk manfaat orang lain. When kita betulkan review balik niat kita, I jump into this industry for the sake of to help people, untuk bantu orang yang mana selalu jadi mangsa bila masuk tak mampu, bila ada penyakit dan sebagainya, tak mampu nak tanggung kos rawatan dan sebagainya. Kalau itu diletakkan number one, trust me, pintu-pintu rezeki yang tidak disangka itu akan terbuka sedikit demi sedikit. Change morning habit. Semua orang tahu vibe rezeki, vibe energy yang very powerful ada di waktu pagi, kan? So macam mana kita nak tarik vibe rezeki tu? Macam mana kita nak tarik vibe positif tu? So kita kena change morning habit. The secret to your success is found in your daily routine, especially in early morning. Okay? So, pertama, bangun daripada tidur. Saya nak tanya, the first thing yang kita buat, buka je mata every day, kan, buka je mata, apa yang kita buat? Why? Sebab senyuman itu adalah tools untuk tarik positive vibe masuk dalam badan kita. Number one. Jangan baca kosong, cuba tengok ayat di bawah ni. Barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan jalan keluar dan memberi rezeki kepadanya tanpa disangka. Ini jemputan rezeki. Okey. Jangan tinggalkan every solat. Wa may yattaqilla jallahu makhraja. Jangan tinggalkan every solat. Dan fahami maksud dia dengan tepatlah. Alright? Surah At-Taubah ayat 128, 129. Sangat powerful dalam menjemput rezeki. Visualize, macam mana nak visualize? Tutup mata. Okey. Kemudian bayangkan anda sedang bergerak menjumpa klien. So bayangkan anda bercerita dengan dia, bayangkan dia anda close deal dengan dia, bayangkan tu. Itu pergerakan harian anda dalam bentuk visual. So ilmu yang disampaikan tu memang ilmu yang sebenarnya ilmu tu sangat mahal. Kalau kita betul-betul nak belajar, ilmu dia memang sangat mahal. Sangat bagus ilmu yang disampaikan. Ya barik ni jangan tinggalkan. Very very powerful. Sebelum keluar rumah, kalau boleh baca Allahumma ya barik. Ya barik, ya barik, ya barik, ya barik, ya barik, ya barik 44 kali. Allah Maha mengatur. So kalau anda buat teknikal, kalau anda tengah cerita ada masalah, tengah buat iPad tu problem, tengah nak daftar klien, apa ni masalah, macam ni, jangan bising-bising. Baca ya barik banyak kali. InsyaAllah setakat ni so far saya buat online, immediate effect. Start engine dalam perjalanan. Dalam perjalanan anda ke mana-mana lah jumpa klien ke, apa yang anda buat dalam kereta biasanya? Orang yang luar biasa untuk membuka dan menjemput rezeki pada hari itu sebenarnya, kan, jangan tinggalkan ini, istighfar. Kalau tak mampu buat 1000 sehari, buat 100. Kalau tak mampu 100 sehari, buat 70. Okay. Very powerful. Maknanya on the way kita tu, dekat dalam kereta tu, tak adalah kita buat benda yang sia-sia, kan. Adalah yang kita bacanya istighfar, selawat, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, kan, ya Allah ya aziz ya fatah ya razak ya wasi ya ghani ya mughni ya basi ya latif, la ilaha illallah al malikul hakul mubin, kan. So 6 perkara kita boleh baca masuk on the way. Kalau nak fokus pada satu istighfar pun tak apa. Sebelum PKP saya berada dalam zone ini, comfort zone. Comfort zone ni kita rasa selesa, kita rasa selamat, kita tak perlu fikirkan benda baik untuk prestasi kita. Ni comfort zone. Mungkin some of us selalu kes banyak ataupun kes biasa-biasa, dia akan rasa comfort zone, relax je. Alright? Tapi ini adalah fixed mindset yang tidak mencetuskan power rezeki tu. Bila saya berada dalam fear zone ketika itu, lagi bahaya.
Saya tak ada keyakinan diri untuk move out. Saya bagi alasan untuk nak tambah baik ke, saya malah nak dengar apa semua. So mudah terasa sebab duit tak ada, 1,000 lebih je. So ini pun fixed mindset. Bila saya set mind saya untuk berada dalam learning zone dengan duit yang ada 1,000 lebih ketika itu, kan, saya telah menjadikan mindset saya sebagai growth mindset. You akan dapat energi yang luar biasa. Bila dapat energi yang luar biasa, tindakan you luar biasa. Yang menariknya apa? Allah buka pintu-pintu rezeki yang sangat luar biasa apabila anda berada dalam learning zone. Ingat, kesusahan kita jangan mengharap manusia. Kita mengharap manusia itu tidak akan hadir. Tetapi kita bergantung penuh pada Allah, Allah akan hantar pelbagai jenis manusia yang akan datang membantu kita. Dan kalau puasan memang saya daripada awal dah tunggu 80 tadi saya dah masuk dah, memang saya tunggu, saya tengok. Sebab saya tahu session yang macam ni dia susah nak dapat. Seandainya kalau kita tidak join, kita tidak fokus, kita tidak ambil apa yang patut, mana yang sempat kita ambil, kita perlu ambil, kita adalah orang yang sangat-sangat rugi. Sebab kita tidak selalu mudahkan dengan ilmu-ilmu yang macam ni. Kita semua kena sedia bekas yang besar. Apakah bekas kita? Effort kita, penyerahan kita, itulah dia kena besar. Kalau effort sekadar sikit-sikit saja, kita hanya menyediakan bekas yang kecil. Bila kita sedia bekas yang kecil, rezeki yang kecil yang masuk. Kalau effort kita luar biasa, effort dia, penyerahan pun luar biasa, maknanya kita sedang sediakan bekas yang sangat-sangat besar, rezeki yang besar. Just menanti rezeki yang besar tu datang. Don't worry, just yakin dengan Allah je. Kalau kita selalu cakap benda-benda yang negatif, kan, susah lah, tak boleh lah, klien tak reply lah, kat gitu kan, aku tak mampu lah, aku ni lemau lah, gitu, aku tak dilahirkan seperti ini, gitu kan. So kita 3 perkara. Pertama, kita seolah-olah mendoakan benda yang tak baik pada kita. Kedua, emosi kita takkan stabil, of course kita takkan fokus, of course kita takkan perform. 3, melemahkan sistem badan kita. 3 benda. So apa yang kita boleh buat? Amalkan teknik reframing. Sedekah ni bagi saya define bersedekah ni sebagai sedekah umpama berperang. Okey, sedekah umpama berperang. Kita bukan sedekah begitu saja. Kita rasa kita banyak belanja orang makan, kita rasa banyak kita bantu orang, kita banyak sedekah kat masjid, kita rasa kita dah cukup banyak bersedekah. Tetapi sebenarnya selagi kita tak treat sedekah kita sebagai umpama berperang, selagi itu dia macam susah sikit. Contoh saya bagi situasi. Contoh anda dan rakan-rakan sedang menikmati juadah tengah hari di sebuah restoran. Tiba-tiba datang seorang lelaki berpakaian lusuh dan menghulurkan cawan plastik untuk meminta sedekah. Apakah kemungkinan yang boleh berlaku atau yang pernah anda lakukan apabila berhadapan dengan situasi begini? Yang pertamanya adalah apabila kita keluarkan duit, kan. Saya ceritakan tadi ini berdasarkan peristiwa yang berlaku pada saya. Saya pun beratur menunggu turn. So bila nak beratur tu saya nampak AJK Masjid tu pegang tabung besar ni, besar pemeluk. So saya cakap, oh ini kena sedekah ni. Saya pun buka beg duit. So dekat situ seperti biasa saya akan cari warna biru. Duit RM1 kan biasanya. Tetapi berbisik di hati saya, di telinga saya, guru saya punya bisikan. Dia kata apa? Pilih nilai yang paling besar. Itu tips yang pertama dalam bersedekah, dalam berperang, dalam bersedekah. Orang yang sangat hebat dengan ilmu-ilmu yang dia ada, so kita sangat rasa kata bertuah. Tips pertama, kalau isi kita senaraikan 10 barang, kita jangan merungut tetapi kita cari lebih daripada 10. Kalau dapat double lagi bagus. Okey? Alright, kita tengah tolak troli tu, kita jangan risau. Ada orang kata bolehlah kau banyak duit. No, ini bukan soal banyak duit ataupun sikit duit. Ini soal keyakinan dan kepercayaan kita pada dia. Masa kita tolak troli tu, masa kita letak beras, bak kata Chong, beras kita beli, kita ambil beras, kita letak, okey? Wife kita nak beras biasa, tapi kita beli beras yang beras mati, mahal sikit. Kita boleh letak. Sambil kita letak, kita sebut, ini saya dapat ilham ni ketika PKP kali keberapa saya tak sure, tengah-tengah malam, tengah duduk seorang-seorang, tiba adalah ilham ni mungkin daripada Allah SWT. So, 4 formula asas macam mana kita hadapi cabaran dan dugaan. Tak kisahlah apa pun dugaan kita, tak kisah apa yang kita lakukan, mesti ada banyak benda yang menduga kita, kan? Kita buat set tak menjadi ke, kita kena marah ke, kita apa sajalah, tiba-tiba duit tak ada waktu tu, kehilangan ni ke, apa ke, macam-macam. So apa saja bentuk masalah, baik sekecil-kecil masalah maupun sebesar-besar masalah, saya ada 4 formula asas. Yang 4 formula asas memang saya letak yang terakhir biasanya. Sebab saya nak biar kita berjaya seiring dengan penyerahan. Biar berjaya itu kejayaan kita yang kita capai itu seiring dengan penyerahan kita pada Allah. Kita tak nak berjaya kerana kita diuji dengan istiraj. Kita tak nak itu. Kita nak berjaya kerana atas platform
dunia ni bakal berakhir. Itu je. Kita nak berada dalam penyerahan yang very powerful pada Allah SWT. Saya nasihat juga diri saya juga supaya betulkan kiblat, insya-Allah rezeki itu datang dengan mencurahnya. Saya membuka mata saya tentang kealpaan diri saya di dalam industri. Alhamdulillah saya dengar banyak juga banyak mengubah perspektif saya sendiri. Terima kasih dah saya. Dia banyak membuka mata saya kembali yang mana dah mula dah